Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Khairul dan rakan-rakan. Saya Nur Nadira binti Muhammad Nasir, Wakil Kumpulan 5 akan meneruskan sesi pembentangan yang seterusnya yang bertajuk Peranan dan Cabaran Guru dalam Pendidikan Abad ke-21. Saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, Nur Amira binti Muhammad Noor, Nadia Najibah binti Zulkifli, Siti Nur Hidayah binti Rosli, Siti Nur Afika binti Razi dan saya sendiri Nur Nadira binti Muhammad Nasir. Seterusnya saya akan meneruskan sesi pembentangan dengan pengenalan. Konsep pembelajaran yang ditekankan pada abad ke-21 ialah pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Bila kita sebut pembelajaran yang berpusatkan pelajar, kita tahu penglibatan murid itu secara aktif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Seterusnya konsep yang berteraskan pembelajaran antara pelajar dan guru, di mana pelajar dan guru itu belajar ataupun sesi pembelajaran itu berlaku secara kolaboratif ataupun kita tahu ataupun lebih dikenali sebagai pembelajaran dua hala melalui perbincangan dan penyelesaian masalah. Matlamat utama dalam pendidikan abad ke-21 ini adalah untuk kita melahirkan generasi alaf baru, iaitu untuk mewujudkan pendidikan yang cemerlang dalam berbagai aspek terhadap diri pelajar itulah, dari segi aspek rohani, jasmani, emosi. Okey, seterusnya adalah teori dan isu. Antara isu yang dikaitkan dalam penulisan ini adalah pendidikan pelajar haruslah bergerak seiring dengan kemodenan teknologi terkini. Guru mempunyai banyak peranan dan cabaran dalam pendidikan abad yang ke-21. Konsep yang ditekankan pada pembelajaran abad ke-21 adalah konsep berpusatkan pelajar. Hal ini kerana pada abad ke-21 ini tidak dinafikan lagi bahawa teknologi sekarang semakin berkembang pesat. Oleh itu, guru perlulah berperanan agar teknologi dan inovasi dapat dipraktikkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini dapat dikaitkan kerana pada abad kini, teknologi haruslah dipraktikkan agar dapat menarik minat para pelajar semasa sesi pembelajaran. Seterusnya adalah teori. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori pembelajaran kognitif, iaitu teori pembelajaran kognitif menekankan kepada proses dalaman, iaitu maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Pembelajaran abad ke-21 adalah satu pembelajaran yang menekankan keperluan pelajar lebih kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Menurut kajian, belajar bukanlah sekadar melibatkan antara respon dan stimulus, namun ianya lebih melibatkan proses berfikir secara mendalam. Sebagai contoh, pelajar berfikir melalui aktiviti yang dilakukan, lalu pelajar dapat membuat kesimpulan terhadap apa yang mereka pelajari semasa proses pembelajaran. Selain itu, pembelajaran aktif juga mempunyai implikasi teori pembelajaran kognitif. Pembelajaran aktif adalah merupakan salah satu strategi pelajaran abad yang ke-21, iaitu pembelajaran yang memberi kesempatan kepada pelajar untuk aktif mencipta konsep dan makna tersendiri melalui aktiviti yang mereka lakukan. Sebagai contoh, semasa melakukan eksperimen, guru telah memberi peluang kepada pelajar untuk memerhati, menghidu dan meneroka supaya mereka dapat mengaplikasikan dalam proses penyelesaian masalah. Jelaslah bahawa teori pembelajaran kognitif adalah penting dalam setiap pembelajaran abad ke-21. Melalui teori kognitif dapat menjadikan panduan kepada guru dan ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh pelajar. Seterusnya, rakan saya akan meneruskan pembentangan ini. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan guru dalam pendidikan abad ke-21. Walaupun penggunaan teknologi telah menjadi satu medium pembelajaran bagi seseorang pelajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, namun guru sangat berperanan bagi setiap pelajar dalam proses pembelajaran bagi memastikan mereka sentiasa berada di landasan yang betul. Antara peranan guru dalam pendidikan abad ke-21 ialah sebagai pemudah cara di dalam kelas dan berperanan dalam merealisasikan persekitaran pembelajaran yang selesa bagi pelajar. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang
peranan guru sebagai pemudah cara di dalam kelas. Guru ni haruslah memainkan peranan sebagai pemudah cara di dalam kelas dengan menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai dan mengikut keperluan pelajar pada masa kini, supaya proses pengajaran dan pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Pembelajaran abad ke-21 menekankan kepada pembelajaran berpusatkan kepada pelajar, iaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini sesuai digunakan kerana guru sangat diperlukan sebagai pemudah cara ataupun fasilitator di dalam kelas. Hal ini kerana kaedah suapan ataupun spoon feeding method merupakan kaedah yang tidak harus digunakan oleh guru kerana kaedah ini tidak akan mendorong penlibatan aktif pelajar di dalam proses pembelajaran. Berikutnya ialah guru berperanan dalam merealisasikan persekitaran pembelajaran yang selesa bagi pelajar. Hubungan mesra antara guru dan pelajar di dalam bilik darjah akan mempengaruhi proses PDP yang akan mewujudkan suasana yang sejahtera dan selesa di dalam bilik darjah. Selain itu, terdapat juga kesan positif kepada tingkah laku pelajar dan mengurangkan tingkah laku negatif apabila wujudnya persekitaran bilik darjah yang selesa. Oleh itu, guru ni berperanan untuk mewujudkan persekitaran bilik darjah yang selesa bagi pelajar. Guru ni perlu menjalinkan hubungan interpersonal yang baik dengan pelajar bagi memastikan proses PDP berjalan dengan lancar. Hal ini demikian kerana apabila terdapat hubungan dua hala antara pelajar dan guru, ia akan memberi kesan yang baik dan kesan yang selesa bagi menjalankan proses PDP di dalam kelas. Selain itu, tidak akan wujud jurang antara guru dan pelajar yang akan memudahkan proses komunikasi dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Untuk cabaran guru dalam pendidikan abad ke-21 ni, yang pertama ialah guru tidak mampu berjalan seiring dengan ledakan globalisasi teknologi maklumat. Yang pertama ialah kita dapat lihat masih terdapat guru yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi maklumat ni. So keadaan ini dapat dilihat dan ianya selalu merujuk kepada guru yang lebih berusia ataupun guru yang bertugas di kawasan pedalaman ataupun luar bandar. Sebagai contoh, guru-guru yang berusia lebih daripada 50 tahun ni tidak mahir dengan ICT dan tidak diberi pendedahan ataupun latihan tentang teknologi maklumat masa kini. Mereka juga mungkin bergelut untuk mencari cara menggunakan pelbagai sistem dan aplikasi seperti mereka nak cari cara untuk mengakses portal ataupun menggunakan aplikasi Kahoot untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini. Selain itu, yang kedua ialah beban kerja guru yang terlampau banyak. Beban kerja guru ni terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah beban kerja akademik dan beban kerja bukan akademik. Bagi beban kerja guru akademik ni, selain tugas guru sebagai mendidik anak bangsa, guru terpaksa menunaikan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Salah satu tanggungjawab sebagai ibu bapa di sekolah ialah untuk menangani masalah disiplin pelajar. Isu-isu disiplin ni boleh menjadi sangat mencabar pada masa-masa tertentu, iaitu apabila guru perlu mengawal sejumlah pelajar yang ramai di dalam satu kelas. Selain itu, pelajar yang tidak berdisiplin ni, dia selalunya tidak menghormati guru. Bila cikgu tengah mengajar, dia buat bising. Lepas tu kalau keluar kelas tanpa izin, pajak pagar untuk protes sekolah. Jadi kat situ guru perlu sentiasa memerhati pergerakan dan tingkah laku pelajar ni supaya tidak terjadi hal yang tidak diingini dan untuk memastikan suasana kelas tu sentiasa harmoni dan selesa. Bagi beban tugas bukan akademik pula, guru terpaksa melakukan tugasan pentadbiran yang menyebabkan terganggunya proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan juga menjadi halangan besar kepada guru untuk menjayakan pembelajaran abad ke-21. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Nadia Najibah binti Zulkifli, nombor matrik P1222761.
saya akan teruskan perbincangan dengan cadangan penyelesaian isu bagi guru dalam pembelajaran abad ke-21. Baiklah, untuk cadangan yang pertama adalah khusus pembangunan profesionalisme. Seperti yang kita tahu, pembelajaran abad ke-21 ini sangatlah mencabar bagi seorang guru. Dan daripada pembacaan daripada kajian-kajian lepas juga telah menyatakan bahawa kefahaman guru dalam melaksanakan pembelajaran abad ke-21 ini sangatlah rendah ataupun masih di tahap yang rendah lah. Kiranya guru itu tidak mempunyai kefahaman yang mencukupi dalam pengajaran abad ke-21 ini. Jadi proses pembelajaran itu akan menjadi terhad lah. Bagi menangani isu guru tidak dapat menguasai, terutamanya kemahiran teknologi maklumat, terutamanya bagi guru-guru veteran, pihak kerajaan perlulah mengadakan pelbagai kursus yang memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi yang dikaitkan dengan cara pengajaran seseorang guru di dalam kelas lah. Oleh itu, para guru juga perlulah menyertai ataupun melibatkan dirilah dalam kursus yang diadakan oleh kerajaan. Ini adalah bagi memperkukuhkan kemahiran diri dengan menggunakan teknologi kini dalam sekolah untuk proses PDP. Dengan adanya laman sesawang, kolaborasi bersama pihak profesional yang berkaitan, perkongsian pengalaman, mengikuti kursus seminar dan sebagainya, para guru boleh mendapatkan pengetahuan dan juga mengasah kemahiran baru. Jadi bagi memudahkan para guru ini mengakses kepada teknologi atau internet untuk proses PDP, mungkin kerajaan juga boleh memperuntukkan sebuah komputerable kepada setiap guru ataupun dengan memberi kemudahan seperti smart whiteboard di mana guru tersebut dapat mengakses ataupun memberi maklumat kepada pelajar itu dengan lebih mudah. Dengan kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan ini, proses PDP itu akan lebih menarik. Dan ini kita dapat lihat, kebanyakan di setiap sekolah kini, kelas mempunyai televisyen ataupun smart whiteboard inilah. Dengan adanya bahan bantu mengajar ini, secara tidak langsung proses PDP itu akan lebih menarik dan juga pelajar-pelajar itu akan lebih fokus untuk belajar. Baiklah, bagi cadangan yang kedua pula adalah mengurangkan tugasan yang tidak berkaitan. Seperti yang kita tahu, tugas guru bukan hanya lagi sekadar sebagai pendidik. Malah juga mereka kini dibebani dengan kerja-kerja seperti pengkeranian ataupun mereka ini perlu merawat jawatan kuasa dalam sesuatu organisasi. Jadi, di sini peranan pihak sekolah dan juga kerajaan perlulah ditekankan di mana mereka mungkin pihak kerajaan boleh buka satu peluang pekerjaan lah seperti pembantu takbir bagi menguruskan kerja-kerja pengkeranian ini, atau mungkin pihak sekolah juga boleh mengupah individu untuk melakukan kerja-kerja pengkeranian ini mengikut bilangan pelajar di sebuah sekolah. Sekiranya guru-guru itu tidak dibebani dengan tugasan yang tidak berkaitan, maka mereka dapat memberi tumpuan kepada tugasan hakiki mereka iaitu sebagai pengajar. Dengan adanya masa terluang ini, mereka dapat membuat persiapan untuk kelas yang seterusnya lah. Hal ini kerana kesediaan guru yang tinggi dapat membantu mempertingkatkan keyakinan dan juga semangat mereka dalam melaksanakan pengurusan bilik darjah masing-masing. Ini dapat dibuktikan guru yang mempunyai kesediaan diri yang tinggi adalah guru yang lebih kreatif dan juga inovasi di dalam bilik darjah. Sekaligus dapat meningkatkan kualiti pengajaran seseorang guru tersebutlah. Kualiti pengajaran guru yang baik dapat menjamin prestasi pelajaran pelajar.
Sekian saja daripada saya. Rumusan ataupun kesimpulan, kita tahu guru ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan pembelajaran abad ke-21. Kita tahu tanpa guru tidak berjayalah sesuatu pembelajaran itu. Terakhir adalah kita tahu penglibatan guru ni sangat penting, di mana penglibatan guru dalam kursus profesionalisme dapat membantu guru menambah baik pengajaran dan pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih.